Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan isu-isu yang berlaku dalam dunia pada masa kini. Sebelum itu, saya ingin mengalu-alukan kehadiran puan-puan yang menonton pada hari ini. Semoga kita semua memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Bagi penonton yang mempunyai soalan, bolehlah menontonkan di bahagian komen live ini. Saya pada hari ini tidak kesorangan dan saya ditemani oleh rakan pengacara saya yang akan mengemukakan soalan-soalan yang menjadi tanda tanya oleh pihak netizen selama ini berkaitan vaksin. Saya bersama sahabat saya, Jana Jeffrey, sekaligus akan memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Apa khabar Jana? Okey, terima kasih Zarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya sihat, Alhamdulillah. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Maka marilah kita mengenali serba sedikit latar belakang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, yang pertama ialah Tuan Muhammad Firdaus bin Cik Anwar, merupakan pegawai Kementerian Kesihatan Daerah Hulu Langat. Apa khabar Tuan Firdaus? Alhamdulillah, terima kasih. Diikuti panel kita yang kedua iaitu Dr. Mahmud Hussein bin Aiman yang sekarang berkhidmat di Hospital Besar Melaka. Sihat Doktor? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih kerana bertanya. Okey, Alhamdulillah. Seterusnya panel kita yang ketiga yang terakhir iaitu Dr. Nurul Fahana binti Rosni yang merupakan seorang doktor di Hospital Kacang. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah dikurniakan kesihatan yang baik untuk menyertai program ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Baiklah, kita dah tahu sedikit tentang mereka. Jadi marilah kita mulakan perbincangan forum kita pada hari ini yang bertajuk Suntikan Vaksin. Saya serahkan mic kepada sahabat saya iaitu Zarik untuk meneruskannya. Silakan Zarik. Terima kasih diucapkan kepada saudari Jana di atas memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Baik, Alhamdulillah. Sebelum saya memulakan perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya untuk sampaikan syarakat patut. Ke Pekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula ialah dibuka dengan alunan nada yang rendah. Sebelum kita mengupas lebih mendalam mengenai vaksinasi, marilah kita fahami terlebih dahulu apa itu vaksin yang dibawarkan oleh kerajaan, yang mana hal ini disebabkan kes jangkitan COVID-19 yang semakin berleluasa di negara kita. Hal ini akan diterangkan oleh panel kita yang pertama iaitu Tuan Muhammad Firdaus. Silakan Tuan. Terima kasih kepada Tuan Moderator di atas penerangan itu sebentar tadi. Baiklah, seperti yang kita tahu pada tahun 2019 dunia kita telah penilaian dengan satu wabak yang dinamakan dengan wabak COVID-19 lah, yang telah membawa kucak kacir ke atas dunia kita, di mana kita lihat ramai yang kehilangan tempat kerja, ada yang kehilangan tempat tinggal, dan ada pula yang ramai juga yang menghadapi masalah emosi semasa wabak inilah. Jadi kami di sini ingin menerangkan sedikit tentang kelebihan-kelebihan vaksin dan pengenalannya lah sedikit. Baiklah, vaksin ini berasal daripada perkataan Latin vaccinus yang membawa maksud berkenaan dengan lembu. Ianya bermula pada tahun 1796 apabila Dr. Edward Jenner mendapati gadis pemerah susu lembu yang pernah dijangkiti cacar lembu tersebut amat jarang untuk menderita akibat penyakit tersebut lah. Jadi beliau telah menjalankan penyelidikan dengan mengambil beberapa titis cair dari jangkitan tersebut dan disuntik ke tangan seorang budak lelaki yang sihat. Jadi setelah 6 minggu, dapati budak lelaki tersebut masih dalam keadaan sihat lah dan tidak dijangkiti penyakit tersebut. Jadi itulah sedikit pengenalan kita tadi. Okey, baiklah. Seperti yang kita tahu, vaksin ini mampu untuk meningkatkan tahap imun seseorang. Baiklah, apakah imun ini? Imun ini adalah satu mekanisme pertahanan diri kita, di mana sistem inilah yang akan mempertahankan diri kita apabila kita ditimpa penyakit. Jadi mekanisme inilah yang akan melawan penyakit tersebut. Baiklah.
Seterusnya, vaksin ini terhasil daripada agen ataupun antigen yang telah dilemahkan ataupun dimatikan. Baiklah, apakah agen ni? Agen ni adalah pembawa penyakit tersebutlah, virus ataupun kuman lah. Kelebihan agen yang telah dilemahkan ini dapat mengurangkan kesan yang dialami pesakit. Seperti contoh, orang yang tidak mengambil vaksin, kemungkinan mereka akan mendapat simptom yang lebih parah. Contohnya demam yang bersuhu tinggi, kan, batuk-batuk, kering sebagainya. Tidak seperti orang yang telah mengambil vaksin lah, di mana kita dapat lihat simptom-simptom yang dialaminya itu mungkin berada dalam keadaan biasa saja. Kalau demam pun mungkin demam biasa sajalah. Baiklah. Vaksin dengan cara agen yang telah dilemahkan ni pun ada kekurangannya lah ya. Yang pertama, ianya tak sesuai untuk seseorang yang mempunyai daya imun rendah, dan ianya perlu disimpan dengan suhu yang sesuai lah. Seperti contoh yang saya boleh bagi semasa di Jepun, semasa mereka nak menghantar vaksin ke sesuatu tempat, vaksin tersebut akhirnya terpaksa dibuang ya, kerana peti sejuk yang menyimpan bekas vaksin tersebut telah rosak. Akhirnya vaksin itu tak dapat dipakai lah. Seterusnya adalah vaksin yang telah pun dimatikan agennya dengan cara pemanasan lah. Tapi walaupun telah dipanaskan, agen ini tetap berada dalam keadaan baik ya, daripada segi membran sel dan antigennya lah. Antigen dalam vaksin ini membantu untuk merangsang sistem imun badan dan membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit. Baiklah. Vaksin ini juga akan mendapatkan kesan yang lebih stabil terhadap badan ya, kerana ianya tidak menyebabkan mutasi. Tapi kelemahannya pula ianya tak sesuai untuk seseorang yang mempunyai daya imun badan yang rendah, dan kadang-kadang memerlukan dos tambahan bagi beberapa situasi tertentu. Baiklah, itu saja setakat ini bagi pengenalan vaksin. Saya serahkan kepada moderator ya. Okey, terima kasih diucapkan kepada Tuan Firdaus di atas penerangan sebentar tadi. Kiranya vaksin ni perlu penjagaan yang, apa orang kata, penjagaan ni sangat rumit lah untuk kita menjagakan dia punya kebaikan tu lah ya. Ya. Okey, untuk soalan seterusnya, saya ingin ajukan kepada Dr. Mahmud. Dr. Mahmud, bolehkah Dr. Mahmud terangkan kebaikan vaksin? Silakan Doktor. Bagi kebaikan vaksin, sejak kita lahir, kita selalu terdedah kepada pelbagai virus, bakteria dan mikrob lain. Bilangan besar tidak berbahaya, banyak yang bermanfaat, tetapi ada yang boleh menyebabkan penyakit. Sistem pertahanan badan membantu melindungi kita daripada jangkitan. Ketika kita terkena jangkitan, sistem kekebalan tubuh memicu serangkaian tindak balas untuk menyuturkan mikrob dan membatasi kesan berbahaya mereka. Pendedahan kepada penyakit berjangkit sering memberi perlindungan atau boleh dikatakan kekebalan seumur hidup. Kita tidak dijangkiti penyakit yang sama lagi apabila sudah terkena penyakit. Contohnya penyakit yang telah datang kepada kita dan sistem imun dan kita telah mengingat penyakit tersebut. Jadi ada seperti kopi untuk mengelakkan daripada risiko yang sama terkena. Jadi sistem kekebalan tubuh kita ini dia akan mengingat penyakit yang risiko tinggi dan berbahaya. Seterusnya, vaksin ini mengandungi bahagian organisma tertentu, iaitu antigen yang lemah atau tidak aktif yang mencetuskan tindak balas imun di dalam badan. Vaksin yang lebih baru mengandungi cetak biru atau dalam bahasa Inggerisnya blueprint untuk menghasilkan antigen yang sama daripada antigen itu sendiri. Tidak kira sama ada vaksin terdiri dari antigen itu sendiri atau cetak biru blueprint, sehingga tubuh akan menghasilkan antigen versi yang lemah ini tidak akan menyebabkan penyakit pada orang yang menerima vaksin. Jadi bila sama dengan sel-sel penyakit yang datang pada kita itu, kita akan dapat kita dapat mengelakkan daripada
penyakit itu terkena 2 kali. Tetapi akan mendorong sistem kekebalan tubuh mereka untuk tubuh badan lah untuk bertindak balas, dan dia akan mempunyai reaksi pertama terhadap patogen sebenar. Tapi tentunya ada side effect lah, ada kesan sampingan. Contohnya jika kita ambil 2 dos vaksin COVID-19 seperti AstraZeneca yang digunakan pada hari ini, kemungkinan boleh dikesan boleh menyebabkan demam, tapi untuk jangka masa yang pendek sahaja. Jadi apabila bahan aktif dalam vaksin memenuhi sistem kekebalan tubuh, sel imun dan antibodi dihasilkan yang akan mengenali mikrob sebenar. Apabila orang yang diberi vaksin menemui mikrob ini, sistem kekebalan tubuh akan memberikan tindak balas imun yang lebih cepat dan lebih baik dan dapat mencegah penyakit. Ini adalah immunity aktif yang diperoleh secara buatan. Dan kebaikan vaksin lain adalah vaksin yang baik akan memberikan perlindungan yang mencukupi dan berpanjangan. Jadi jangka masa perlindungan dengan vaksin ini, dia mengambil masa yang panjang lah untuk ambil vaksin yang baru. Jadi jumlah dos yang diperlukan pada setiap vaksin adalah berbeza. Untuk beberapa vaksin ada keperluan untuk dos mengalah pada hari lain untuk menjaga perlindungan. Ini termasuk vaksin terhadap tetanus, diphtheria, polio dan pertussis, dan pada yang kita kenali pada hari ini iaitu COVID-19. Terus penambah juga mungkin diperlukan untuk vaksin perjalanan. Jadi itu salah satu kebaikan vaksin pada zaman ini, kerana zaman ini bila kita mahu keluar negeri atau keluar negara atas urusan kerja atau bercuti, kita perlu vaksin ini kerana ia telah menjadi satu peraturan pada zaman ini untuk keluar dari ke mana kita hendak kita menuju. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih doktor di atas penerangan sebentar tadi. Jadi apa yang saya faham, kemerdekaan vaksin ni adalah Nurin, untuk saya minta membantu tutup kipas tingkap. meningkatkan imunisasi badan seorang doktor. Bagi apa tu? Pak Yin, kurangkan mereka lah dia punya burung. signifikan penyakit dan sebagainya. Okey, baiklah. Untuk soalan seterusnya, saya akan serahkan kepada saudara Jannah bagi mengajukan soalan yang kita terima melalui laman Kedai Sosial Interaktif. Silakan Jannah. Okey, baiklah. Terima kasih Zarik. Baiklah, di sini saya ada satu soalan. Soalan ini diajukan kepada Dr. Fahana. Soalan ini berbentuk, berapa jenis vaksin yang ada di Malaysia? Boleh doktor beritahu dan terangkan kepada kami. Silakan Dr. Fahana. Okey, terima kasih atas soalan itu tadi. Okey, seperti yang saya maklum pada awal tahun 2019, okey, seluruh dunia telah digemparkan dengan kes penularan virus yang berbahaya yang dikenali sebagai coronavirus. Okey, virus ini telah menyebabkan berjuta angka kematian berlaku sehingga saat ini. Setiap hari ada je kes yang meningkat kan? Okey, oleh hal yang demikian, pakar perubatan telah mengeluarkan vaksin. Okey, sebenarnya kalau diikutkan dekat Malaysia ni sekarang dah masuk 6 jenis vaksin, tapi 3 lagi tu belum disahkan lah taraf pengeluarannya. Okey, kita huraikan yang 3 lagi tu lah. Okey, yang pertama vaksin Pfizer. Okey, vaksin Pfizer ni telah merupakan vaksin yang pertama yang sampai ke Malaysia melalui kilang di Belgium. Vaksin ini telah diuruskan oleh Pfizer dan DHL melalui penerbangan secara international untuk sampai ke Malaysia. Okey, vaksin ni penting ya. Vaksin Pfizer ni mula-mulanya penting sekali untuk frontliners lah. Okey, bagi vaksin Pfizer ni tak ada lagi data terkini mengenai
vaksin ini dia tak dapat kenal pasti lagi sama ada vaksin ini vaksin ini merupakan pemberian yang sesuai lah untuk pengguna ataupun penerima oleh golongan wanita yang hamil. Tetapi vaksin ini sesuai untuk golongan golongan yang berumur 18 tahun dan ke atas. Tapi vaksin ni belum diiktiraf lagi untuk penggunaan kepada kanak-kanak dan bayi. Okey, vaksin seterusnya vaksin AstraZeneca. Okey, kajian klinikal bagi vaksin ini still dijalankan, masih lagi dijalankan untuk mengetahui kat mana lagi tahap keselamatan vaksin ini. Okey, berdasarkan analisa data terkini yang dikemukakan, produk ini telah menunjukkan manfaat yang lebih tinggi berbanding risiko. Okey, maknanya vaksin ini berkesan lah untuk imunisasi badan seseorang. Okey, walau bagaimanapun pemantauan seterusnya, maksudnya pemantauan secara berskala akan dijalankan untuk vaksin ni sebab sekarang vaksin ni hanya sesuai untuk golongan 18 tahun dan ke atas. Golongan warga emas, ibu mengandung. Tapi belum ada lagi data yang sesuai, vaksin yang sesuai untuk penggunaan kanak-kanak. Okey, seterusnya vaksin Sinovac. Okey, vaksin Sinovac ni terdiri daripada virus yang telah mati dan tidak aktif. Bahan-bahan dia yang lain pun bahan-bahan yang sesuai lah digunakan untuk tubuh badan manusia. Vaksin, maafkan saya, vaksin Sinovac ni belum disarankan untuk penggunaan ke atas kanak-kanak yang berusia 18 tahun dan ke bawah. Sama je macam vaksin-vaksin yang lain, belum ada. Rasanya vaksin sekarang belum ada lagi untuk kanak-kanak yang berusia 18 tahun dan ke bawah kan. Okey, vaksin ni belum disarankan disebabkan data keselamatan dan keberkesanan yang terhad buat masa ni lah. Okey, warga emas yang berumur 60 tahun dan ke atas boleh ambil vaksin Sinovac ni. Ibu mengandung, ibu hamil, tapi ibu hamil ni ada peringkat umur kehamilan dia lah. Individu hamil yang berusia 14 hingga 33 minggu. Tetapi penggunaan vaksin Sinovac ni untuk individu hamil yang berusia lebih daripada 34 minggu boleh dilakukan selepas konsultasi dengan doktor. Rasanya ibu hamil ni boleh ambil, tapi after dia dapat rujukan dengan pakar perubatan lah. Okey, buat masa sekarang yang latest yang saya dapat tahu, vaksin ni boleh diambil untuk kanak-kanak yang berusia 13 tahun dan ke atas rasanya, kan? Tetapi kanak-kanak yang berusia 12 tahun dan ke bawah tu belum lagi lah. Itu pun masih lagi dalam peringkat peninjauan, pengawasan, di bawah pengawasan lagi. Kita belum ada lagi individu yang kanak-kanak yang berusia 13 tahun lagi kan, masih dalam proses pendaftaran, belum ada yang approve lagi pun. Okey, sekarang juga rasanya ada vaksin yang baru masuk. Tak silap saya vaksin tu ada 3 yang baru masuk. Tapi tu belum ni lagi lah, belum dapat pengiktirafan untuk digunakan di Malaysia. Okey, bagi vaksin AstraZeneca, PHE tu healthy punya page. Dia menganggarkan 67% keberkesanan melawan gejala varian Delta. Okey, sekarang kita dah ada varian Delta yang lebih cepat dia punya penyebaran. Okey, 92% untuk mengelakkan rawatan hospital. Dia 67 yang berkesan lah, 92% untuk mengelakkan rawatan hospital. Okey, tapi untuk vaksin Sinovac tak ada lagi data yang
berkenaan terhadap keberkesanan vaksin Sinovac ni terhadap varian Delta. Okey, itu saja. Okey, baik. Baiklah, terima kasih Dr. Fahana untuk pencerahan tadi. Untuk soalan seterusnya adalah soalan ekstra untuk peserta ini. Untuk sebab tadi Dr. Mahmud ada menerangkan tentang kebaikan vaksin tadi. Jadi nak tanyalah dekat Dr. Mahmud, tanya ni bukan soalan tau, tapi dia macam pendapat, meminta pendapat Dr. Mahmud tentang golongan anti-vaksin di Malaysia. Silakan Doktor. Itu adalah soalan yang sangat bagus. Memang kita sudah tahu pada zaman ini, pada zaman COVID-19 ini terdapat banyak sangat golongan anti-vaksin. Jadi pandangan saya terhadap mereka adalah golongan anti-vaksin ini merupakan individu yang berfikiran negatif dan tertutup minda terhadap pandangan orang lain. Sekaligus sentiasa menganggap diri mereka betul, kata pakar lah. Prof. Madya Dr. Abdul Razak Abdul Manaf pernah berkata, golongan itu akan mempertahankan pendirian mereka walaupun disumbat dengan pelbagai penjelasan oleh pihak berkuasa. Untuk menangani golongan ini, penjelasan yang diberikan itu harus berupaya mencabar pendirian yang dipegang mereka. Maklumat terlalu banyak dalam media sosial juga adalah salah satu sebab daripada terbentuknya golongan anti-vaksin ini. Kerana terlalu banyak maklumat dalam media sosial ini dapat menggelirakan masyarakat dan juga antara faktor golongan anti-vaksin ini tidak mempercayai maklumat pihak berkuasa seperti Kementerian Kesihatan Malaysia itu KKM. Jadi kekeliruan dalam masyarakat termasuk pemahaman maksud vaksin amatlah susah untuk difahami oleh golongan-golongan ini kerana mereka telah mempercayai daripada sumber yang salah dan tidak dari pakar. Ini mungkin disebabkan kita jarang berhadapan dengan pandemik sebegini. Masyarakat jarang menerima vaksin. Jadi apabila pemahaman kurang berkaitannya, maka berbagai perspektif negatif akan dicetuskan. Jadi bila perspektif negatif ni tersebar, jadi makin ramailah akan menjadi seperti golongan anti-vaksin, golongan anti-vaksin. Okey, jadi golongan anti-vaksin ini mempunyai pemikiran optimistik bias, iaitu beranggapan mereka tidak akan dijangkiti COVID-19 selepas divaksin. Dan juga menyebabkan ada masyarakat tidak mempercayai keberkesanan vaksin. Apatah lagi selepas mengetahui kononnya ada kesan buruk vaksin yang tular menerusi media sosial. Apabila terlalu banyak sangat bercerita negatif dengan kesan vaksin seperti dijangkiti COVID-19 walaupun sudah diberikan vaksin, ada yang meninggal selepas vaksin, maka jadi masyarakat tidak mempercayai vaksinasi. Yang apa kan aku cakap kau ada video. Daripada COVID-19. Dalam pada itu, Kejap, mesti turun. pada informasi lain yang tular hingga menjadi sandaran untuk melindungi mereka. Hantar ikut situ Pakar video. Psikiatri Hospital Pantai Petani Kejap lah kau ada rekod video ni. berkata golongan anti-vaksin tidak suka mendapatkan informasi mengenai COVID-19 dan vaksin daripada sumber yang sahih. Sebaliknya, mereka gemar memperoleh maklumat berkaitan menerusi media sosial meskipun tanpa bukti yang kukuh. Mereka juga gemar menyebarkan kabar angin yang diperoleh menerusi media sosial seperti Facebook, Twitter dan aplikasi WhatsApp kepada orang lain melalui platform yang sama. Jadi mengikut kajian dari segi psikologi, golongan anti-vaksin lebih mementingkan pendapat mereka sekaligus tidak mempercayai pihak berkuasa dan pakar yang mempunyai bukti yang lebih kukuh daripada sumber-sumber lain. Jadi mereka tidak percaya kepada golongan seperti saintis, kerajaan dan pakar perubatan serta kesihatan. Mereka juga percaya jika mereka memberi kepercayaan penuh terhadap doa mereka,
Tuhan akan memakbulkan dan mereka tidak akan dijangkiti COVID-19 dan sentiasa selamat walaupun tidak mengambil vaksin. Jadi itu adalah fikiran yang sangat-sangat cerdik lah. Jadi kita mengambil vaksin ni kerana kita mahu menurunkan risiko untuk terkena jangkitan yang sangat-sangat bahaya yang dapat membunuh pada hari ini. Jadi itu saja daripada saya. Okey, baiklah. Terima kasih Dr. Mahmud. Agak bahaya juga ya, golongan anti vaksin ni bukan sahaja boleh mempengaruhi kita namun boleh mendatangkan perspektif yang buruk terhadap vaksin. Baiklah, terima kasih doktor. Okey, sudah tak sedar kita dah nak masuk pusingan yang kedua. Oleh itu saya serahkan majlis ni pada Zarik untuk meneruskan pusingan kita yang kedua lah. Silakan Zarik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudari Jana dan juga Dr. Mahmud atas penerangan sebentar tadi. Nampaknya kita telah masuk pusingan terakhir iaitu pusingan kedua. Sebelum itu saya ingin mengatakan bahawa vaksin ini sebenarnya penting bagi sistem imuniti badan kita untuk orang kata tahanan badan kita bagi mengurangkan simptom-simptom daripada terkena jangkitan virus. Saya pun agak terkejut ketika terdapat golongan anti vaksin. Tak tahulah apa fikiran tak fikir lepas lah kan. Okay, bagi saya okey, Dr. Mahmud, saya ingin tanyakan soalan yang terusnya kepada doktor. Bolehkah doktor terangkan berkaitan faktor dan hukum yang berkaitan vaksin kepada masyarakat supaya mereka memahami? Silakan doktor. Okey. Baiklah. Jadi bagi sesiapa yang ingin tahu tentang fatwa berkenaan pengambilan vaksin ini, kerana ia sudah dikaji dan sudah disahkan boleh digunakan dalam Islam. Seperti yang Prof. Mahathir Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, dia berkata ada tiga aspek penting bagi menentukan hukum halal dan haram sesuatu perkara. Antaranya merujuk kepada pakar bagi bidang berkaitan. Sekiranya tidak terdapat dalil atau bukti dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kita bila tiada dalil atau bukti dalam Al-Quran dan hadis ni, kita perlu merujuk kepada pakar lah, kerana pakar ini yang telah membuat research, kajian semua yang menentukan perkara itu halal dan haram. Selain itu, hukum halal dan haram vaksin juga dikaji sama ada mempunyai sumber daripada haiwan yang tidak disembelih atau ada mengandungi bahan-bahan yang boleh mendatangkan mudarat. Sehubungan itu, kajian dan ahli kepakaran bidang kesihatan iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia telah menafikan perkara-perkara yang memudaratkan ini. Jadi di sini terbuktinya bahawa tiada vaksin ini tiada sumber daripada haiwan-haiwan yang telah tidak disembelih dengan betul atau mengandungi bahan-bahan yang mendatangkan mudarat lah. Seterusnya, bukti penulis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, dia berkata Nabi Muhammad SAW merujuk pakar perubatan pada zaman itu. Jika ada para sahabat yang sakit, Nabi Muhammad SAW akan merujuk pada pakar perubatan Al-Haris Ibn Qaladah. Walaupun beliau bukan seorang Islam, Nabi Muhammad SAW tetap pergi padanya untuk merujuk padanya lah tentang perubatan yang perlu dilakukan untuk sahabat Nabi. Jadi lagi satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Datuk Dr. Luqman Abdullah. Dalam satu kenyataan, berkata pihaknya mengambil inisiatif membincangkan peluang kekeliruan dalam kalangan masyarakat berhubung pengambilan vaksin COVID-19 dalam mesyuarat perjuatan kuasa perundingan hukum syarak wilayah persekutuan kali kedua. Beliau berkata,
mesyuarat itu membuat keputusan bersetuju mengguna pakai resolusi MKI ke-10. Yang berhubung perkara itu yang bersetuju. Hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Jadi di sini kita telah mengetahui bahawa memang telah dikaji oleh pakar-pakar Islam kita dan mereka mengatakan bahawa pengambilan vaksin ini adalah harus dan wajib, kerana jika kita tidak mengambil vaksin ini, risiko akan tinggi dan menaik untuk kita menerima jangkitan COVID-19 ini. Berbahaya, sangat berbahayalah. Okay. Itulah fatwa yang saya tarik sekarang. Okey, Alhamdulillah. Sungguh padat dia penerangan doktor sudah tadi. Saya berharap tuan-puan di rumah cakna dengan hal yang dibincangkan pada hari ini. Baiklah, seterusnya dalam komen kita terdapat pertanyaan mengenai golongan yang tidak digalakkan untuk mengambil vaksin. Okey, soalan ni akan diajukan kepada Dr. Farhana. Silakan doktor. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang tidak digalakkanlah untuk mengambil vaksin. Antara golongan tersebut ialah individu yang mempunyai masalah alergi. Okey, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Syarikat ataupun lebih dikenali sebagai CDC, ada beberapa orang yang pernah mengalami reaksi alergi selepas mendapatkan vaksin COVID-19 tersebut. Okey, disebabkan ada beberapa individu yang telah mengalami reaksi alergi tersebut, CDC tidak menyarankan golongan tersebut untuk mengambil sebarang vaksin. Okey, tetapi pengambilan vaksin untuk golongan yang mempunyai masalah alergi tersebut boleh diambil sekiranya mereka telah menjumpai ubat ataupun perubatan yang sesuai lah dengan masalah alergi yang mereka alami. Okey, seterusnya golongan kanak-kanak. Okey, vaksin Moderna hanya dibenarkan untuk individu yang berusia 18 tahun ke atas. Tapi rasanya sekarang golongan kanak-kanak dah dibenarkan untuk membuat pendaftaran untuk mengambil vaksin. Tetapi rasanya belum ada lagi kot kanak-kanak yang mengambil vaksin buat sekarang, baru dibuka untuk pendaftaran saja. Okey, selain itu Pfizer pula hanya sesuai untuk golongan yang berusia 16 tahun dan ke atas. So maknanya memang golongan kanak-kanak belum ada lagi lah yang vaksin yang sesuai. Okey, individu yang mempunyai gangguan imunisasi. Okey, vaksin ni seperti yang sedia maklum, vaksin bertindak sebagai melindungi mereka untuk memiliki kekebalan yang mereka yang memiliki kekebalan yang lemah ataupun termasuk dalam kategori yang berisiko tinggi. Tetapi individu yang mempunyai sistem imunisasinya terganggu secara serius ataupun menderita komplikasi kronik yang dapat mempengaruhi fungsi kegagalan vaksin ni tidak digalakkanlah untuk mengambil vaksin. Okey, yang terakhir wanita mengandung. Okey, pakar perubatan percaya bahawa dos yang digunakan dalam vaksin COVID-19 ni mungkin tidak sesuai untuk kesihatan bayi. Okey, mungkin juga tidak sesuai untuk kesihatan ibu ataupun wanita hamil itu sendiri. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Farhana. Oh, nampaknya laju Dr. Farhana bagi penerangan. Okey, kita sudah sampai soalan yang terakhir. Jana, anda ready Jana? Bagi kita bincangkan soalan yang terakhir. Saya akan untuk soalan terakhir. Okey, baiklah. Untuk soalan terakhir, memandangkan kita kesusahan masa, kita teruslah tanya kepada Dr. Firdaus untuk soalan terakhir ni tentang bolehkah tuan terangkan kepada
kami ni tentang statistik jumlah agak-agak berapa ramai yang rakyat Malaysia sudah mengambil vaksin serta apakah cabaran untuk mengajak mereka diterima vaksin. Mohon pencerahan Tuan Firdaus dengan pantas. Terima kasih Tuan Moderator ya. Saya akan cuba ya untuk membuat ulasan secara ringkas dan padat. Baiklah, setakat ini ya sudah 9 juta rakyat Malaysia yang telah pun mendaftar untuk mendapatkan vaksin, dan selama 10 juta rakyat Malaysia telah mendapatkan vaksin pertama ya. Alhamdulillah, ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik ya di negara kita, kerana kita amat memerlukan vaksin ini untuk melawan wabak COVID-19 ini. Dan seterusnya, negara kita juga mempunyai lebih 500 pusat vaksinasi di seluruh negara kita lah. Baik, untuk pengetahuan semua, saya ambil statistik ini di vaksincovid.gov.my ya. Sebenarnya saya akan sentuh sedikit ya tentang data statistik pendaftaran vaksin, yang mana kita dapat lihat graf ini dia menunjukkan pendaftaran vaksin mengikut negeri ya, dengan Selangor mempunyai pendaftaran vaksin tertinggi setakat ini seramai lebih 4 juta, diikuti dengan negeri Johor sebanyak 1.8 juta dan negeri Sarawak ya sebanyak 1.8 juta serta negeri-negeri lain lah. Kita akan teruskan pula ya dengan graf statistik bagi dos suntikan pertama bagi setiap negeri ya, di mana kita dapat lihat Selangor ya masih mempunyai bilangan yang tertinggi dan catatan di atas kerana mempunyai 12 suntikan dos pertama vaksin ya sebanyak 2.4 juta, diikuti dengan Kuala Lumpur sebanyak 1.9 juta dan negeri Sarawak ya 1.6 juta serta negeri-negeri lain lah. Seperti yang kita lihat, kebanyakan negeri yang berada dalam catatan di atas ini mempunyai bilangan kes harian yang tinggi lah. Jadi amat mungkin untuk mereka mendapatkan vaksin lebih awal daripada negeri lain dan juga lebih banyak daripada negeri lain. Antara cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi pula ialah cabarannya daripada segi kecepatan pengambilan vaksin kerana muncul varian virus yang barulah, mana kita lihat adanya varian seperti varian Delta yang di mana kita dapat lihat ianya boleh ya untuk ianya boleh menjangkiti pesakit dalam masa hanya 25 saat saja. Itulah bahayanya varian baru ini, yang mana kita dapat lihat ianya lebih berbahaya, lebih pantas dan sukar untuk kalis vaksin. Baiklah. Yang kedua pula ialah cabaran petugas kesihatan untuk menghantar vaksin ke pedalaman. Ialah seperti yang kita tahu, kawasan-kawasan pedalaman ini dan yang terpencil ini mempunyai jalan yang tidak berturap, jalan yang berlumpur kan, ada yang terpaksa untuk mengikuti jalan hutan untuk pergi ke rumah-rumah yang dalam pedalaman ni lah. Okey, baiklah. Yang ketiga pula, rakyat berasa ragu-ragu ya akan keberkesanan vaksin. Seperti yang kita lihat tadi, ragu-ragunya daripada segi bahan-bahan ya yang ada dalam vaksin tersebut lah. Seperti poin yang keempat tadi, yang bawah tu, seperti adanya haiwan ke ataupun barang-barang yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada manusia lah, kepada diri kita. Jadi itulah yang menyebabkan ramai yang ragu-ragu. Yang kemudian daripada kesanan ni pula ramai yang ragu-ragu kerana adanya spekulasi tentang bahayanya vaksin yang membuatkan rakyat kita ni berasa dalam ragu-ragu ataupun bimbang ya dengan mereka punya jaminan sekiranya mengambil vaksin. Yang terakhir pula ialah rakyat akan risau akan kesan pinggan yang diterima semasa program vaksinasi seperti demam, batuk, sesama dan sebagainya lah. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menjemput. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Firdaus. Kita dah sampai penghujung acara. Sebagai rakyat Malaysia, kita kenalah cakna dengan persekutuan kita memandangkan COVID-19 telah melanda satu dunia. Jadi kerajaan kita yang prihatin ni telah mengeluarkan inisiatif
untuk kita lindung diri kita dengan suntikan vaksin. Suntikan vaksin ini juga yang telah dikajilah oleh ahlinya. Jadi sebagai kesimpulan, vaksin merupakan inisiatif kerajaan yang mendatangkan kebaikan untuk rakyat. Bukan susah, hanya perlu mendaftar di MySejahtera ataupun laman web tertentu dan tunggu tarikh vaksin ni yang akan diberikan. Okey, baiklah, sekian saja untuk daripada kami. Sekian, terima kasih. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.